أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. InsyaAllah, mudah-mudahan majlis kita ini mendapat redha dan rahmat Allah. Alhamdulillah. Kuliah kita malam ini adalah daripada saluran Google Meet Gemenur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniyati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemenur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dengan pengajian berkitab kita Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat dan juga kepada semua muslimin di Palestin, sahabat-sahabat se-Islam kita di Palestin, insya-Allah. Amin. Dengan pada muslimin dan muslimat juga, sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama panjat dan puji kita tertentu bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga para kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah, izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dalam majlis ilmu pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat dan keberkatan majlis ilmu yang kita buat pada malam ini. Mudah-mudahan juga majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini dapat menguatkan, mengukuhkan akidah kita kepada agama kita, yakni agama Islam. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pada muka surat 162. Tajuk baru di dalam beriman kepada Rasul, hikmah
perutusan rasul-rasul dan tugas-tugasnya. Hikmat ataupun hikmah perutusan rasul-rasul dan tugas-tugasnya. Apabila kita memahami apakah hikmah perutusan rasul-rasul dan tugas-tugasnya, tentu sekali beberapa persoalan untuk kita dan kita sendiri jawab. Untuk kita dan juga kita sendiri jawab. Apakah hikmah? Apakah hikmah diutuskan para rasul dan juga nabi-nabi? Kita telah dijelaskan bahawasanya nabi-nabi dan rasul diutuskan kepada kaum-kaum masing-masing. Maka kita sekarang diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi soalnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lama wafat. Jadi, apa yang ada yang ditinggalkannya kepada kita? Itu persoalannya. Keduanya, peninggalan yang ditinggalkannya kepada kita tentulah mukjizatnya, iaitu Al-Quran dan juga sunnahnya. Al-Quran dan sunnahnya mengimbau kembali sejarah hidup dan penghidupannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah SWT pada kaum Quraisy ketika itu di Mekah dan juga di Madinah. Ketika itu. Jadi Allah Ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, yang mana ketika itu keadaan masyarakat orang Arab ketika itu dalam keadaan yang tak ada pengetahuan, yang tak tahu tentang menilai rahmat dan nikmat Allah, yang tak tahu bersyukur. Satu. Kedua, tidak ada panduan, tidak ada pengajaran bagaimana mereka nak bersyukur. Kepada siapa mereka nak bersyukur? Itu yang berlaku. Jawapannya dah pasti. Ketika itu, mereka mengambil Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia buat sendiri dan sebagainya, maka dia pun mencurahkanlah kepada Tuhan berhala lah kata. Apa yang dia inginkan, iaitu mohon pertolongan atau sebagainya kepada Tuhan berhala dia lah. Kemudian, apabila dia mendapat kejayaan, dia mengatakan Tuhan berhala tersebutlah yang memberi pertolongan. Itu dikatakan kejahilan masa itu. Begitu juga hidup dan penghidupan mereka di dalam bermasyarakat. Hanya mengagungkan kemasyhuran diri. Mana kata puak-puakkan kaum ni,
Dia nak mengagungkan kemasyhuran diri. Bahawa dialah yang kuat. Kemudian kekuatan itu minta dibagi kepada puak-puak lain, mengatakan si fulan ni orang kuat dan sebagainya. Begitu juga dengan kekayaan pangkat dan sebagainya. Dan daripada kejahilan tersebut jugalah nak menjaga puak ataupun kaum. Dia nak memilih kaum lelaki. Nak menjaga pangkat dan darjat dan sebagainya. Jadi kalau anak perempuan lahir, terus dibunuh. Jadi apabila banyak berlaku seperti ini, itulah yang Allah Ta'ala utuskan seorang Rasul untuk membersih dan membetulkan keadaan tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keadaan tersebut menjadi suci dan bersih. Menjadi suci dan bersih. Itu yang dibawa. Yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi, para-para anbiya dan juga para-para ulama dan solihin bawa kepada kita. Kejayaan tersebut. Apa dia? Iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Jadi kita ni hidup pada zaman ini. Jadi yang membawa agama tersebut. Membawa agama tersebut. Inilah orang alim-alim yang terdahulu. Sampailah sekarang. Yang mengajar kita, yang mendidik kita. Apa yang diajar, apa yang dididiknya, yang pertamanya, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diajar kepada kita. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dilarang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita itu mempercayai dan meyakini bahawasanya tidak ada Tuhan yang wujud melainkan Allah. Itulah akidah kita. Kepercayaan kita. Yang keduanya, alim ulama juga menunjukkan tata cara untuk kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dengan jalan atau cara yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita guna pakai sekarang. Soalnya, apa tanda kita? Berbuat apa yang disuruh oleh Rasul kepada kita. Tanda yang paling besar sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi kepada kita. Yang aku perbuat ini adalah mengikut cara jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saksi kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita itu mendetailkannya satu persatu, hikmah apa yang Allah Ta'ala utuskan kepada Nabi Muhammad SAW kepada kita hari ini. Hari ini, usahlah kita cerita tentang zaman jahiliyah lah, itulah, inilah, benda tu dah habis. Cuma zaman jahiliyah moden itu cerita nombor 2. Persoalannya sekarang, apakah agama Islam itu sudah sampai kepada kita? Jawapannya, ya, dah sampai. Itu nombor 1. Jadi, apa buktinya dah sampai? Apa buktinya dah sampai? Allah Ta'ala menjadi saksi.
Allah Ta'ala menjadi saksi bahawa apa yang aku perbuat ini adalah daripada Allah hingga sampailah aku sekarang. Itulah akidah. Akidah. Baik, kita sambung. Hikmah. Hikmah. Itu apa yang saya sampaikan tadi, gambarkan. Falsafah perutusan Rasul-Rasul ke alam dunia ini tujuan pokok dan utama. Tujuan pokok dan utama ialah untuk menyeru dan mengajak umatnya. Jadi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul-Rasul itu diutuskan untuk menyeru dan mengajak umatnya. Menjadi sejarah dan pengalaman kepada orang-orang yang terdahulu kepada kita. Dan kita mengambil pengajarannya. Tetapi zaman kita sekarang, hidup dan penghidupan kita sekarang, iaitu apa yang diseru dan mengajak umatnya, aku di antara umatnya, untuk beribadah menyembah Allah. Untuk beribadat menyembah Allah semata-mata kerana Allah. Tidak selain daripada Allah. Selain daripada Allah itu maksudnya kita itu menyekutukan Allah. Dengan apa? Dengan sifat-sifat yang tercela. Tak mungkin kita tu lagi nak menyembah kepada yang lain. Takkan kita nak menyembah berhala pula itu dan sebagainya. Jadi maknanya kita tetap menyembah Allah yang satu. Beribadat menyembah Allah dan mentauhidkannya. Mentauhidkannya. Mentauhidkannya apa artinya? Kita mengesakannya. Mengesakan namanya. Mengesakan sifatnya. Mengesakan af'alnya. Jadi, keempat-empat tersebut, mengesakan zatnya, mengesakan asma'nya, mengesakan sifat, mengesakan af'al, merangkum empat perkara kepada zat wajib wujud. Diberi nama Allah. Jadi kita mentauhidkan, mengesakan perbuatan Allah. Maknanya, bekas daripada sifat-sifat Allah. Apabila kita mentauhidkan perbuatannya, bermaksud kita mentauhidkan sifat-sifat Allah. Apabila kita mentauhidkan sifat-sifat Allah, bermaksud kita mentauhidkan zat Allah. Zat Allah. Jadi insya-Allah panjang umur murah rezeki, mungkin kita akan masuk nanti bab tauhid kepada yang lain. Jadi itulah urutannya. Itu katakan mentauhidkan Allah. Hanya Allah sahaja yang wujud. Jadi disebut Allah, dia tak ada permulaan, dia tak ada kesudahan. Dia kekal, dia tidak binasa. Dia berdiri dengan sendirinya. Dia bersalahan dengan tiap-tiap sesuatu. Esa dia. Itu sebabnya terdahulu zaman-zaman Nabi Muhammad SAW, dia berdakwah tentang kalimah tauhid Allah. Tapi tak ada pula sifat 20. Tetapi apabila disebut kalimah Allah, dia telah merangkumi akan sifat-sifat 20 tersebut. Disebut saja kalimah Allah, merangkumi. Jadi mentauhidkannya, itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Pasal perbandingannya dekat. Jangan kau sembah berhala ni. Kau sembahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu mentauhidkan Allah. Itulah baginda
Rasulullah SAW yang dakwah dulu. Kita sekarang sembahlah Allah, mentauhidkan Allah. Jangan membesarkan pangkat darjat, harta benda. Jangan kau berbegah tentang kemasyhuran duniawi. Jadi makna kembalilah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang menjadi asas dakwah. Sekarang ni saya tu sebagai pendakwah. Asas dakwah kerasulan mereka sebagai utusan Allah untuk menegakkan agamanya, agama Islam. Jadi, apa yang mesej yang saya nak sampaikan sekarang ialah agama Islam yang diseru oleh baginda Rasulullah SAW dah sampai ke belum kepada kita? Jawapannya pasti dah sampai. Kalau tak sampai, tak duduk dalam majlis ilmu ni. Kalau tak sampai, tak duduk kita di dalam agama Islam. Kalau tak sampai, kita tak beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi jawapannya, sampai. Tapi keduanya, hikmah pada sampai itu apa? Bukti yang mana tu benda tu dah sampai apa? Jadi benda tu ada bukti. Jadi itu yang kita sendiri jawab. Kalau betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Firman Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wattanibut taghut. Bermaksud, dan sesungguhnya, wah ini kuat apabila disebut sesungguhnya, kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat. Jadi kita ni umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutuskan seorang rasul. Jadi rasul kita ni berusia dahulu 63 tahun sahaja. Dah lama wafat. Tapi ditinggalkannya pengajarannya, pendidikannya kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at dan juga kepada alim ulama. Itu merupakan produk daripada mukjizat dia. Daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Produk. Keluar. Maknanya diambil keluar daripada Al-Quran dan Hadis. Itulah alim ulama yang sampai kepada kita. Seorang Rasul. Jadi hakikatnya pengajaran dan pendidikan itu hakikatnya daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memerintahkan dia menyeru mereka. Sungguh pun ayat ini nak memberi tahu kepada kita apa yang berlaku pada dahulu kala di zaman baginda Rasulullah SAW. Tapi pada hakikatnya, eloklah kita ambil pengajaran pada diri kita. Hendaklah kamu menyembah Allah. Hendaklah kamu menyembah Allah. Maknanya menyembah apa? Kita menghadapkan diri kita kepada Allah. Allah itu yang menghidup dan mematikan. Allah Ta'ala itu yang memberi rezeki kepada aku. Maknanya kita hadapkan kepada Allah. Dan jauhi taghut. Taghut ni apa? Yang membawa kepada menyekutukan Allah. Maknanya ada sembahan lain. Ada sembahan lain daripada sembah Allah. Siapa yang membawa ni? Itu dia kata, syaitan, berhala dan apa saja yang menyesatkan. Maknanya sembah kepada yang lain. Pekerjaan. Kalau akulah tak kerja, siapa nak bagi anak bini aku makan?
tanpa berhakikat. Maknanya kerja dia itu, itulah bisik-bisikkan hawa nafsu setan iblis. Kalau dia berpegang, dapat beri kejayaan. Beri kejayaan. Inilah hasil daripada tulang 4 kerat ni. Sehingga aku berjaya pada hari ini. Dia dah mula sombong. Atas bisikan apa? Hawa nafsu setan dan iblis. Itu dia kata tadi, taghut. Syaitan, berhala dan juga apa saja yang menyesatkan. Dia sesat daripada. Dia nak menyembah kepada Allah SWT yang maha agung lagi maha berkuasa. Firman Allah SWT tersebut dengan tegas menyatakan bahawa setiap umat diutus kepada mereka itu seorang Rasul. Jadi kita ni dah panjang perjalanan kita dah. 1400 berapa puluh tahun dah sekarang. Umat Nabi Muhammad SAW. Sampai pada hari kiamat. Maknanya anak cucu kita. Anak cucu kita. Dah sampai ataupun belum. Seruan agama tu. Seruan Nabi itu. Itu yang kita kena fikirkan. Sebab dia dah lama wafat. Kepada mereka itu seorang Rasul. Dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan mereka sendiri. Makna daripada zaman kita sekarang. Tak ada cerita. Dia turun dekat Arab lah, itulah, inilah. Tapi dia itu turun kepada umatnya. Kita ni dalam umatnya. Umat akhir zaman. Mereka diutuskan seorang Rasul daripada umat akhir zaman. Siapa dia? Baginda Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dan tidak ada suatu umat pun yang tidak mempunyai Rasul. Maknanya tiap umat tu ada Rasul. Maknanya ada 323. Kalau Nabi 124,000. Jadi tiap-tiap tu semua, itulah satu umat-umat tu. Kalau dikatakan umat Nabi Allah Adam, datuk kita dulu, berapa orang dia? Dia 2 orang saja. Nabi Allah Adam dengan Hawa. Turunlah pada Khabil dan juga Kabil. Turunlah pada anak perempuan dia 2 orang juga. Dah jadi 4. Campur 2, 6 orang. Itulah asal-asal usulnya. Sampailah beranak pinak. Dia kahwin. Tidak ada satu umat pun yang tidak mempunyai Rasul. Itu akidah. Akidah. Untuk menyeru, mengajak dan menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Secara langsung, Rasul-Rasul itu menjadi pemimpin umat. Secara langsung, Rasul-Rasul itu menjadi pemimpin umat. Jadi kalau disebut dikatakan pemimpin umat, maknanya tentulah dia itu berakhlak mulia. Nabi tersebut dan Rasul tersebut mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak mulia siapa? Dia sebagai pemimpin, sebagai pemerintah yang mempunyai akhlak sidik, amanah, tabligh, fatonah. Bukan banyak pun. Itu pakaiannya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Dalam firman Allah Taala yang pertama, Tallahi laqad arsalna ila min qablik, yang bermaksud demi Allah. Tadi itu sesungguh. Demi Allah. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu, wahai Muhammad. Jadi makna kata, Nabi Muhammad tu di bawah sekali, Allah Ta'ala bagi tahu. Sebelum kau ni, kami dah utuskan para Nabi dan juga Rasul. Jadi kalau dikatakan Rasul itu,
313 dan wajib kita ketahui 25. Jadi makna sebelum tu, sebelum 25, mana 24. Sampailah kepada rasul-rasul dan sampai kepada nabi-nabi. Itu yang Allah Ta'ala bagi tahu. Diturunkan tu, diutuskan tu kepada setiap kaum. Banyaklah kaum ni di dunia ni. Semuanya bertitik tolak daripada Hawa, itu daripada nenek kita Hawa dan juga datuk kita Adam, Nabi Allah Adam. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-63. Yang kedua firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang rasul, pemberi peringatan dan juga amaran. Tak ada satu pun. Itu akidah. Akidah. Cuma masalah sampai tak sampai, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah sampai tapi Allah Ta'ala tak menghendaki dia nak beragama, tak ada juga. Tak ada juga. Yang ketiga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa likulli ummatir rasul. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum. Dalam surah Yunus ayat yang ke-47. Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang rasul yang diutuskan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu berulang-ulang mengatakan setiap umat itu ada diutuskan Nabi dan juga Rasul. Itu makna kita berpegang akidah tu. Setelah Rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maknanya dia dah bagi tahu dulu dah. Maka hukumnya dan dijalankan di antara mereka dengan adil. Dan mereka tetap tidak dianiayai. Dia kata, dan mereka tetap tidak dianiayai. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang Rasul kepada setiap umat ialah untuk menyuruh umatnya menyembah Allah. Itu yang pertama. Menyembah Allah. Dan mentauhidkannya. Mentauhidkannya. Kalau nak kita tilik baik-baik, pengajaran baginda Rasulullah SAW ni, yang pertama sekali, menyembah Allah. Jangan disembah selain daripada Allah. Selain daripada Allah itu adalah makhluk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Qadim. Jadi sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mentauhidkan Allah. Kita menyembah, jangan menyekutukan ataupun riak. Makna ikhlas kita menyembah Allah. Itu yang disuruh oleh Nabi kita. Jangan pula kita tu berbuat amal sebab riak. Menyembah Allah dan mentauhidkannya. Bukan menyembah selain daripadanya. Seperti mana firman Allah Ta'ala seperti berikut. Ini hikmah-hikmah ni tu. Dua perkara tu saja. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu berkatalah ia, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Itulah Nabi Allah Nuh
menyeru kaumnya. Nabi Allah Nuh tu dan juga nabi-nabi lain, dia pun tak ada kuasa. Dia pun tak ada kuasa supaya orang tu beriman kepada Allah SWT. Bukti, anak dan isterinya pun dia tidak beriman kepada Allah juga, dan juga dia tak beriman juga kepada dia. Itu bukti. Maknanya atas kehendak Allah. Wahai Muhammad, aku perintah kau sampaikan saja apa yang aku suruh ni. Dan sama ada mereka beriman atau tidak, itu urusan aku. Sama juga kita ambil pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bapa saudara je, Abu Muttalib, yang dia kasih, yang dia sayangi, pun tak beriman juga. Meskipun ada pendapat ulama mengatakan ada. Tapi pada zahirnya tidak juga. Kehendak Allah juga. Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Ini sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Tidakkah kamu nak tunduk patuh kepadanya? Tak nakkah kamu ni nak taat kepadanya? Jadi diberitahu kepada kita sekarang. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah penghulu segala Nabi. Ceritanya, itu pasal ayat ni peturun memberitahu kepada zaman Nabi Allah Nuh, tapi beritahu kepada kita sekarang. Bahawa Nabi Muhammad SAW perintah sembahlah Allah. Jangan sembah selain daripada Allah. Selain daripada Allah apa? Taghut. Sembah kepada hawa nafsu syaitan iblis, itu sembah kepada berhala, sembah kepada pangkat darjat hawa nafsu dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala, wa ila samudu akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin wairuh wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka, Nabi Allah Soleh. Itu dalam kaum Samud pula. Iaitu dikatakan Nabi Allah Soleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Cuba kita bayangkan, sembahlah kamu kepada Allah, sembahlah kamu kepada Allah. Apa arti sembah ni? Hadapkanlah diri kamu semata-mata kepada Allah. Jangan hadapkan kepada lain. Jangan dihadapkan kepada jopun, hadap kepada itu, hadap kepada sini. Hadap kepada Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Makna hidup dan penghidupan kita ni, kita hadapkan kepada Allah. Susah senang, kita hadapkan kepada Allah. Susah kita memohon, meminta kepada Allah. Senang kita dapat, kita bersyukur kepada Allah. Dialah yang telah menjadikan kamu. Dialah yang telah menjadikan kamu sebagai manusia. Gemuk ke, kurus ke, putih ke, hitam ke, cantik ke, buruk ke, apa ke, semua dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apabila kita percaya bahawa aku ni dijadikan oleh Allah SWT, ana, aku, kemudian anta, kamu, yang gomok tadi, yang buruk tadi dan sebagainya, Allah Ta'ala jadikan, huwa, dia, semuanya. Jadi, semua ni, Allah Ta'ala jadikan. Jadi apabila Allah Ta'ala perintah suruh sembah kepada Allah Ta'ala, jangan kau nak mengata pula.
kau menghina pula, kau mengkeji pula. Sebab apa? Dia jadi seperti itu adalah kehendak Allah. Itu sebabnya apabila kita pandang saja kepada makhluk, kita pandang kepada perbuatan Allah. Telah menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, daripada tanah. Bumi ni makhluk. Makhluk. Daripada tanah, daripada api, daripada air, daripada angin. Bumi ni makhluk daripada makhluk tersebut. Serta menghendaki kamu memakmurkannya. Alam yang daripada ini memakmurkannya. Menghendaki. Siapa kehendak? Kehendak Allah. Memakmurkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ila adin akhahum hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Yang bermaksud, dan kepada kaum Ad kami mengutuskan saudara mereka Nabi Hud. Jadi kita dah nampak dah. Mana kata Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Soleh, Nabi Allah itu Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Itulah ayat dia. Sembahlah kamu akan Allah. Jadi kalau pada malam ni, hikmahnya, apabila kita itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, bermaksud kita percaya kepada perintah Nabi Allah Nuh, perintah Nabi Allah Soleh, perintah Nabi Allah Hud, supaya menyembah Allah. Jadi, kalau kita sembah Allah, bermaksud sekarang ni, kita tu satu dalam tiga dah pada kaum-kaum tersebut. Tapi kalau kita sembah Allah, kita duduk dalam zaman Nabi Muhammad SAW, dalam kaum Nabi Allah Muhammad SAW, makna kita tu sama juga terus sekali untungnya. Apabila kita sembah Allah. Contohnya macam kita bersemayang lah. Semayang diwajibkan 50 waktu. Sembahyang diwajibkan 50 waktu sehari semalam. Kemudian diwajibkan kepada kita 5 waktu. Jadi apabila kita buat 5 waktu, kita boleh dapat juga 50 waktu tersebut. Sama juga kita mengkaji, mengenal tentang sifat 20. Apabila kita kenal sifat 20, dia merangkumi sifat-sifat Allah yang Ta'ala yang dikatakan maha suci daripada kekurangan. Itu hakikatnya. Itu akidah lah. Sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Jadi kalau kita faham baik, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di dunia ini, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan beribadah kepada Allah. Itu pasalnya kita tu proses, kita tu nak menuju ke hadarat Allah SWT. Dengan kita itu tidak bergantung kepada yang lain daripada Allah. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Sama aja ayat tersebut. Firman-firman Allah Ta'ala tersebut telah jelas menunjukkan, jelas, terang, nyata, menunjukkan bahawa tugas utama para rasul terhadap kaumnya ialah menyuruh kaum mereka menyembah Allah Ta'ala. Dan mentauhidkannya, mengesakannya,
Apa artinya? Kalau kita menyembah Allah, tapi kita tak kenal Allah, bagaimana boleh kita itu nak mentauhidkan Allah? Itu pasal ayat tu disambung mentauhidkan Allah. Kalau kita itu bersolat, bersembahyang, tetapi kita tu tak kenal kepada Allah, habis yang kita sembah tu sembah kepada siapa? Itu pasal diikuti dengan mentauhidkannya. Apa maksud mentauhid? Maknanya kita tu kenal kepada Allah. Kenal. Kenal di sini sebenar-benar kenal. Nyata dan terang. Bukan kenal-kenal begitu. Kenal-kenal begitu ni macam mana? Ustaz bagi tahulah contoh dia. Ustaz ada seorang sahabat, kawan yang baik kepada Ustaz. Dan juga dia merupakan orang yang beramal soleh yang bernama Ahmad. Jadi dia ni seorang anak yatim tetapi kuat beramal beribadat. Kalau saya tanya kepada itu perempuan semua, kenal atau tidak tentang sahabat Ustaz ni? Pastilah tidak kenal. Pastilah tidak kenal. Jadi itulah kebanyakannya yang kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya yang sedikit-sedikit. Contohnya, anak atau isteri kita balik kampung, dah pergi luar negara, duduk ke mana-mana. Kalau ditanya, kamu kenal tak dengan anak dan isteri kamu? Kamu kenal tak ayah kamu? Kamu kenal tak dengan ibu kamu yang telah meninggal dunia sebagainya? Tentu kamu akan jawab, kenal. Jelas, terang, kenal. Begitulah. Itu boleh dikatakan kenal. Jadi barulah kata kita tu nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sahaja nak kita sembah dia, tetapi sembah itu ada tertuju kepada tauhid kita tu. Mengesakan dia. Aku kenal sungguh. Baru berbetulan aku sembah dia. Itu yang diulang-ulang ayat-ayat ni. Sembah dan mentauhidkannya. Jadi insya-Allah kita akan masuk nanti kepada kitab yang lain. Di mana Nabi Allah Ibrahim telah menjalankan tugasnya, menyeru dan mengajak kaumnya serta bapanya sendiri menyembah Allah. Tapi kalau dah mau menyembah Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi, akan memperkenalkan dirinya kepada orang yang betul-betul nakkan mengenalnya. Nabi Ibrahim AS telah memberi amaran kepada bapa dan kaumnya bahawa ia, Nabi Ibrahim, berlepas diri daripada apa yang disembah oleh bapa dan kaumnya. Berlepas diri. Maknanya kata, aku tak terbabit. Ayahnya pergi buat patung-patung, dia pergi berjual patung-patung tersebut. Itulah ayah dia. Jadi dia bagi tahu. Nabi Allah Ibrahim juga tetap mengekalkan kalimah tauhid. Mengekalkan kalimah tauhid. Di mana letak kalimah tauhid? Hati. Hati. Itu tempat kita memandang asma Allah. Memandang atas asma Allah. Jadi asma Allah ni apa? Nama Allah. Allah, Allah, Allah. Dengan sendirinya perkataan aku tu hilang. Ganti nama. Mustahil nak katakan aku Allah, 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 aku tak ada. Dia tetap Allah juga. Itu kalau kita dah mengaji lebih mendalam, itu akan beri faham. Begitu juga dengan di mana kita tempat memandang fa'il Allah, kelakuan Allah. Di mana tempat kita memandang atas sifat-sifat Allah. Nabi Ibrahim juga telah mengekalkan kalimah tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah pada zuriatnya dan keturunannya. Jadi kita tu diberitahu pada malam ni. Kita nak bagi tahu kepada keturunan kita. Keturunan kita.
tentang kalimah tauhid. La ilaha illallah. Gunanya kalimah la ilaha illallah ini ketika kita hidup. Ketika kita hidup, bukan ketika nak mati. Dah nak mati ataupun orang mati nak ditalkinkan dengan kalimah la ilaha illallah. Pada saat dia terakhir tu masih hidup lagi. Tapi kalau tak dilazimkan masa sekarang, bagaimana pula dia nak dapatkan tentang kalimah tauhid tersebut? Lazim ini macam mana? Kalau hati itu sentiasa menyebut nama-nama Allah, dia terhantuk kakinya berjalan, Allah dia kata. Maknanya terpancut kalimah Allah. Malakul maut datang tu mencabut nama dia Allah dia kata. Baru betul. Itu pasal nak dilazimi tentang kalau dikatakan la ilaha illallah, dia ambil tasbih tu la ilaha illallah. Jangan guna yang pakai mesin tu kocek pula. Jadi orang sebelah pun terganggu pula. Kadang-kadang sekarang ni, tapi sekarang kurang dah guna. Masa dulu ada satu masa dulu, dia gunakan pakai bilang tu. Tak apa berbilang. Tapi itulah kocek. Kalau hari Jumaat tu kan dengar lah sudah. Jadi disuruh pada itu tasbih. Tasbih. La ilaha illallah. Kata hati tu Allah. Allah yang mengucapkan kepada Allah. Kalimah la ilaha illallah. Jadi tak ada yang wujud ni perkataan ni, melainkan wujudnya Allah. Baru kata Allah, kata hati. Itu seberengkas perjalanan tentang zikir tu. Nabi Allah Ibrahim tetap mengekalkan kalimah tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah pada zuriat dan keturunannya. Jadi selalukanlah. Jadi kalau kita berbuat selalu zikir Allah, kalimah la ilaha illallah, seolah-olah kita itu berbuat apa yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim dan keturunannya. Saya sambung pada satu ayat. Ayat ni begitu panjang. Saya tutup di sini pengajian kita. Saya beri ruang untuk kita soal jawab. Silakan. Jadi, kesimpulan saya di sini. Pertama, hikmah diutuskan Nabi Muhammad SAW kepada kita ialah satu, dia mengajar dan mendidik hati kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah yang paling besar. Yang kedua, jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, jangan mencari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pegangan kita. Itu yang saya kata. Seruan baginda Rasulullah SAW dah sampai ke belum? Jawapannya sampai. Apa buktinya telah sampai? Allah Ta'ala buktinya mengatakan dah sampai. Apa sebab? Kita kata Allah Ta'ala mengatakan sebab. Sebab Allah Ta'ala yang mentakdirkannya. Apa yang aku perbuat, apa yang aku yakin, maka kembalilah kepada dia. Itu keyakinan aku. Dia yang menjadi bukti. Bukan amal aku yang menjadi bukti. Bukan orang lain yang mengatakan sampai dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala mengatakan sampai. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada lagi beberapa minit. Boleh ke Ustaz kita buka soalan sikit? Okey. Silakan jemaah mana-mana yang berkeinginan untuk mendapatkan lebih penjelasan daripada Ustaz, dipersilakan.
Macam tak ada je Ustaz. Macam semua dah faham sangat. Alhamdulillah. Jelas saja Ya. kan. Sebab hikmah yang kita dapat pada malam ni di atas dua perkara tu. Jadi masing-masing tu faham apa yang dia dapat. Jadi faham tu apa, ini yang aku perbuat pun. Jadi dia faham tu, yakin lah tu. Jadi bukti kamu buat apa? Allah Ta'ala menjadi saksi apa yang aku buat. Betul lah tu. Iyalah tu. Wallahualam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada tak jemaah yang nak bertanya? Nak menambah penjelasan ataupun nak tanya soalan lain ke? Biasanya pukul 9 suku kita ni ada bertanya lagi. 5-6 minit lagi ada. Sempat ke Ustaz? Kita punya kuliah pukul 9 suku. Ada lagi banyak lagi masa. Boleh bertanya lagi insyaAllah. Tanya je apa nak tanya Ustaz. Ustaz boleh jawab insyaAllah. Ya. Boleh juga apa kata orang, kita nak bertanya selain daripada apa yang kita pelajari pada malam ini. Cuma hakikatnya kita itu bersandarkan kepada apa yang kita pelajar pada malam ini. Yang aku pelajar pada malam ini apa? 2. 1, menyembah Allah. Jadi pertanyaan kita tu katalah pertanyaan berhubung dengan keluarga. Jadi hakikatnya iaitu kita tu kembali kepada Allah. Jadi benda tu tak lari, dia kembali balik kepada Allah SWT. Sebab apa? Ada perasaan kita tu perasaan takwa kepada Allah. Masalah keluarga ke, masalah itu apa? Katakan tadi masalah suami. Masalah anak-anak, masalah harta. Kalau Ustaz boleh jawab, Ustaz. Kalau katakan tak boleh jawab, Ustaz tangguh. Sebab kita tiap minggu ada. Jadi insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah Ustaz ya, kita ni dilahirkan di dalam keluarga Islam. Itulah. Dan Alhamdulillah dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ni. Sedikit sebanyak kita faham insyaAllah. Amin ya Allah. Sangat ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, itu Ya Hanan Ya Manan tu salah satu daripada nama-nama Allah SWT tu Ustaz kan? Ya. Tu kita kalau misal kata kita buat amalan berzikir dengan Ya Hanan Ya Hanan Ya Manan tu untuk apa ni macam kita misal kata Ya Salam tu kan kita minta selamat, Ya Hafiz tu minta apa. Kalau Ya Hanan Ya Manan tu untuk apa Ustaz kalau kita nak buat zikir dia lah, kita nak buat amalan dia. Tu saya nak tanya Ustaz. Minta maaf, saya pun yang Hanan yang Manan ni nak tepat dia punya makna tu, tapi kesimpulannya di sini 99 asma al-husna tersebut kita boleh berzikir atas nama tersebut. Itu saja. Dan semua nama-nama tersebut nama-nama yang diberkati, nama-nama yang dirahmati. Kalau katakan kita memohon meminta kepada Allah SWT, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Razak, Ya itu semua, makna tujuannya itu adalah hakikat kepada Allah SWT. InsyaAllah boleh berlaku. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz, boleh saya tanya? InsyaAllah boleh. Rosita. Saya simpan soalan ni sebab saya saya ingin pencerahan lah. Okey, tentang keyakinan kita, akidah kita, itikad kita hanya kepada Allah semata-mata kan. Kita banyak dengar soalan saya ni bukanlah nak menafikan ke ataupun macam nak mempertikaikan penjelasan ustaz-ustaz ke lain-lain asatizah, tidak. Cuma kalau saya boleh bawa dalam surah Al-Mulk ayat 16, yang maksud dia, adakah kamu sudah berasa tenang bahawa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi
ketika dia tiba-tiba menggoncangkannya, yakni bumi. Masuk ayat 17, atau kamu sudah berasa tenang bahawa dia yang di langit tidak akan mengirimkan angin ribut yang berbatu kepadamu. Namun nanti kamu akan mengetahui bahawa akibat mendustakan peringatanku. Jadi Ustaz, maksud dia, maksud yang dia yang di langit ni Ustaz. Bolehkah Ustaz jelaskan? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila disebut di langit, bermaksud ayat tu ayat mutasabihat. Jadi ayat-ayat tersebut kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apabila kita meletakkan Allah Taala, itu yang pertama. Letakkan Allah Subhanahu Wa Taala itu di langit bermaksud kita letakkan Allah Taala itu bertempat. Jadi bertempat tersebutlah yang ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah apabila bertempat. Dengan alasan, dengan dalil. Laisa kamislihi. Allah Ta'ala tidak ada seumpama pun dengan sesuatu. Maknanya selain dengan apa tubuh, tak ada. Ya, itu yang pertama. Jadi yang keduanya, apabila dikatakan tadi tentang tenang dalam ayat tersebut, ialah khusyuk. Adalah khusyuk. Khusyuk ni adalah dikatakan tenang. Jadi, bagaimana kita nak khusyuk? Bagaimana kita nak khusyuk? Jalan khusyuk ni adalah jalan ma'rifatullah. Jalan kepada mengenal Allah. Jadi, orang yang kenal kepada Allah, insya Allah baru dia dapat ketenangan dia. Di dalam keadaan apa sekalipun. Dalam apa keadaan sekalipun. Sama ada dalam solat, di dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan apa sekalipun. Sebab dia ingat kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi siapa-siapa yang nak bertanya soalan? Boleh, silakan. Kita ada lagi 13 minit. Lagi Ustaz, saya nak tanya Ustaz kan. Ya. Macam kita dia apa kan, dia apa untuk berdoa kan, masuk apa ni apa? Maknanya kita berdoalah, berdoalah padaku akan aku perkenankan doamu kan. Ya, ya. Tapi macam tu Ustaz kan. Lepas tu macam kita bila ada ayat Quran tu katakan wallahu yahdi man yasha ila siratil mustaqim kan. Ya. Dia kata Allah SWT beri hidayah pada siapa-siapa yang dikehendakkan. Apa macam-macam tu Ustaz, kalau macam kita berdoa tu dengan hidayah Allah SWT tu macam mana Ustaz? Baik. Kita berdoa, lepas tu dalam sama tu kita baca tu Allah beri hidayah tu. Tu macam mana tu Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Satu persoalan yang baik, ya. Sebab itu amalan kita tu berdoa. Apabila berdoa bermaksud kita tu memohon dan juga meminta. Memohon dan meminta. Apa yang kita mohon, apa yang kita minta. Tentu sekali kita mohon dan kita minta, kita mohon minta pindahkan apa yang berlaku pada kita sekarang. Maknanya aku tak nak apa yang aku berlaku sekarang, kemudian aku nak pergi pada tempat yang aku inginkan. Baik. Jadi, itulah hakikat kita tu orang memohon meminta. Baik. Apa pandangan tauhid? Pandangan tauhid orang yang bermohon meminta seperti ini dikatakan kurang adab dan kurang sopan kepada Allah Ta'ala. Erti kata, dia tak ada berakhlak kepada Allah Ta'ala. Satu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan kita. Allah Ta'ala menghendaki kita. Apa yang kita berlaku sekarang.
Jadi, kalau dibagikannya kita baik, katakanlah pekerjaan kita pekerjaan yang baik, berbetulan dengan agama. Jadi, maknanya baik dan bagus. Kita menjaga kehendak Allah ini, itu dikatakan orang yang beradab sopan. Beradab sopan. Orang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Kemudian, Allah Ta'ala takdirkan kita bekerja di tempat yang tidak elok, yang tak berbetulan dengan agama. Kita berusaha meninggalkannya, pergi cari ke tempat yang lain, itu dikatakan orang yang berusaha tadi itu orang yang berakhlak. Yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah. Baik. Satu. Kedua, hakikat doa, Allah Subhanahu Ta'ala yang mentakdirkan kita boleh berdoa. Allah Ta'ala mentakdirkan kita boleh berdoa. Bukan datang daripada kita, tapi datang daripada Allah. Mentakdirkan kita boleh berdoa. Dalam berdoa ini, ada dua bahagian lagi. Satu, kita itu tuasa dilarang kita ni berdoa, minta dipindahkan bukit ke bukit. Pendeklah bahasa saya di senang tu, itu dilarang. Tapi kalau minta kita tu dikatakan murahkan rezeki, umum. Panjangkan umur, apa itu umum. Ditetapkan iman, itu dah memang dia kehendaki. Macam tu. Tapi bukan bermakna kita bermohon, mintakan sesuatu kerosakan. Tak boleh. Baik. Pada doa yang sebetulnya, macam mana? Doa yang dikatakan lintasan di dalam hati. Rayuan di dalam hati. Itu yang sebetul-betulnya. Sebab baginda Rasulullah SAW, walaupun dia berdoa dan sebagainya, tetapi lintasan hati dia, contohnya, tak kala dia beribadat, bersolat, bersembahyang, menghadap kepada Masjid Al-Aqsa. Tapi hatinya bermunajat kepada Allah Ta'ala. Jika adalah taufik hidayat Allah Ta'ala, dapat aku bersolat nak menghadap kepada Baitullah. Maknanya hati dia tu berkata. Jadi Allah Ta'ala dengar atas bisikan tersebut. Itu yang Allah Ta'ala turunkan ayat, maka pindahlah untuk menghadap kepada kiblat. Baik. Atas ni tadi pengajaran kepada kita. Apa yang kita nak dapat sekarang? Doa yang paling mustajab. Hati kita tertuju kepada Allah SWT serta berkata apa yang kita inginkan. Contohnya kepada anak-anak dan juga isteri. Jangan menjalahi pada hukum syarak, sudah. Cuma tertuju kepada kebaikan. Kita pandang anak aku, dapatlah anak aku ni menjadi orang yang soleh ataupun solehah, alangkah baiknya. Kata hati. Itu yang dituntut. Jadi kesimpulannya, amal dan ibadah yang kita buat menjadi kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita tidak ada dakwa dan dakwi, komplain kepada Allah SWT dalam semua situasi amal dan ibadat. Wallahu a'lam. Jadi tak penjelasan nanti yang akan datang dijelaskan insya-Allah. Itu doa. Baik, ada apa-apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, sekiranya kita belajar ilmu tauhid ni tapi kita masih belum faham, adakah kalimah la ilaha illallah itu sah bagi kita? Bismillahirrahmanirrahim. Disebut sah dengan tidak. Jawapannya sah. Kita nak menyebut kalimah tauhid tersebut, kita tak mampu pun nak menyebutnya.
kecuali atas taufik hidayat Allah Ta'ala, atas petunjuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru boleh kita dapat nak mengucapkan kalimah tauhid tersebut. Itu yang pertama. Jadi maknanya, aku percaya dan yakin aku boleh mengucapkan kalimah tauhid ini atas taufik hidayat Allah Ta'ala, atas petunjuk pertolongan Allah Ta'ala. Itu pun kita telah kenal Allah Ta'ala, kenal pada kehendak Allah. Itu dikatakan kita dah beriman kepada Allah. Meskipun kita tidak faham intipati dalam kalimah tauhid tersebut. Jadi, kesimpulannya, kita tu Islam apabila kita mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Bukan bermakna kita itu kena mengaji sifat 20 dulu dan sebagainya dulu, barulah kita tu katakan itu nak dikatakan orang beriman. Bukan. Tapi aku nak tahu, nak kenal tentang kalimah tauhid. Kalimah tauhid. Maka aku mengenallah akan sifat 20. Baru itu betul. Tapi apabila kita dah mengucapkan kalimah La ilaha illallah, Islam lah. Yakin macam mana? Kalimah La ilaha illallah itu yang aku sembah kepada Allah. Jadi, apabila kita yakin, itu mentauhidkan Allah. Allah Ta'ala mentakdirkan aku mengucap kalimah La ilaha illallah. Allah Ta'ala mentakdirkan aku bersolat, bersemayang, berzakat dan sebagainya. InsyaAllah. Boleh ya? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Nampaknya kita ada lagi 3 minit. Kita tutuplah Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan kita ahli sunnah wal jamaah, dengan hikmah Nabi Muhammad SAW mengajak kita menyembah Allah dan mentauhidkannya, insya-Allah. Tujuannya tujuan Allah mengutuskan rasul-rasul untuk mengajak kita umatnya untuk beribadat, menyembah Allah dan mentauhidkannya. Setiap umat di muka bumi ini Allah telah mengutuskan seorang rasul di kalangan mereka sendiri untuk memimpin mereka ke jalan Allah dan menunjukkan jalan yang benar. Moga Allah memberi kita kefahaman, memberi kita ilmu yang bermanfaat untuk kita sebarkan sebagai dakwah kepada orang lain. Wallahu a'lam. Kita tangguh pengajian kita hari ini. Mohon saya izin Ustaz untuk saya buat sikit bahan kuliah sekejap lagi pada pukul 9.15 bersama Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manaf dengan pengajar ilmu fiqh idaman penuntut. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Allah telah menjadi saksi pengajian kita malam ini. Moga kita mendapat redha dan rahmatnya, insya-Allah. Saya mewakili Gemanut Iman juga mengucapkan ribuan terima kasih pada semua jemaah yang istiqamah menunggu dalam majlis kita ini, daripada majlis subuh, duha, asar dan sekarang ke maghrib, dan ada lagi majlis isyak selepas ini kita berakhir, dan kita akan jumpa lagi pada kuliah subuh besok. Dan itu saya mewakili Gemanut Iman mohon maaf ada sebab kekurangan dalam majlis ini. Sekali yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz bacakan doa penutup dan surah Al-As dan akhiri dengan sebuah doa Ustaz untuk kita muslimin muslimat dan juga sahabat-sahabat kita seagama kita yang berjuang di Palestin, insya-Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'dana li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin masyaallah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin asyukurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli dzambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya ya Allah kurniakanlah iman dan takwa kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada
orang-orang Palestin yang sedang berjuang sekarang. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya ya Allah tiada daya upaya bagi kami melainkan kami harap pertolongan-Mu semata-mata. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.